Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, pelajaran kita pada pagi ini adalah Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Apa itu Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin? Khulafa Ar-Rashidin bermaksud ketua-ketua negara Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan Uthman bin Affan. Baik, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ini berpusat di Madinah, mentadbir negara Islam selama 29 tahun, bermula pada 11 Hijrah dan berakhir pada tahun 41 Hijrah. Baik, kita pergi kepada khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah selama 2 tahun, iaitu tahun 11 Hijrah sehingga tahun ke-13 Hijrah. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berketurunan Bani Tamim, iaitu orang yang mula-mula memeluk agama Islam selepas Khadijah binti Khuwailid, lelaki yang pertama lah memeluk Islam. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana membenarkan percakapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika majoriti penduduk di Makkah menafikan, tidak mempercayai berita Isra' dan Mi'raj, tetapi beliau dengan tegas dan yakin menyatakan bahawa lebih daripada itu pun beliau akan mempercayai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sifat pribadi beliau adalah seorang yang jujur dan amanah, di samping merendah diri dan tidak menggunakan kedudukan beliau untuk mendapatkan kekayaan negara, walaupun kedudukan beliau pada masa itu seperti kedudukan Perdana Menteri ataupun Presiden di sebuah negara, tetapi beliau mengamalkan cara hidup yang sederhana, sebagaimana ketika beliau ketika mula-mula menjawat jawatan sebagai khalifah. Oleh kerana tidak ada makanan yang hendak dimakan di rumahnya, beliau keluar daripada rumah untuk berniaga di pasar, walaupun beliau adalah seorang khalifah ataupun Perdana Menteri. Baik, ketika sampai di pasar, beliau telah berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Umar melarang beliau berniaga di pasar kerana beliau mempunyai banyak urusan terhadap rakyat dan umat Islam pada masa itu. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan beliau berjumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, iaitu seorang pemegang amanah Baitul Mal, untuk mendapatkan sedikit wang untuk menyara keperluan keluarganya. Lalu Abu Ubaidah mencadangkan supaya beliau diberi sebanyak 500 dirham sebulan, iaitu lebih kurang bersamaan RM560 sahaja sebulan. Bayangkan dengan wang sebanyak RM560, adakah dapat mencukupi keperluan keluarga kita? Baik, kemudian beliau adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda memilih beliau untuk bersama-sama baginda berhijrah ke Madinah. Baik, kemudian kita lihat khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab, nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufal. Dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi dia muda 13 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Rasulullah wafat ketika berumur 63, beliau berumur 50 tahun. Baik, berasal daripada keturunan kaum Quraisy, iaitu sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam pada tahun ke-6 selepas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau ni sebelum memeluk Islam adalah seorang yang menentang kuat kepada Islam, di mana dalam satu mesyuarat Quraisy telah mencadangkan nama beliau untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan gembira menyahut cabaran tersebut. Dalam perjalanan beliau telah berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bertanya, "Ke mana kamu wahai Umar? Aku hendak membunuh Rasulullah." "Jika kamu membunuh Rasulullah, seluruh kaum Quraisy, Bani Hashim dan sebagainya akan menutup bela di atas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu hampir-hampir berlaku pergaduhan di antara Umar dan Sa'ad, sehingga Sa'ad menyatakan, "Kalau kamu hendak membunuh Rasulullah, selesaikan dahulu keluarga kamu, iaitu adik kamu Fatimah sudah memeluk Islam bersama dengan suaminya." Umar dengan perasaan amarah pergi ke rumah Fatimah dan beliau mendengar bacaan ayat Al-Quran di dalam rumah tersebut. Lalu beliau mendesak supaya pintu yang dikunci itu dibuka. Lalu Khabab dengan rasa takut tidak sempat mengambil helaian-helaian lembaran Al-Quran, terus masuk ke dalam bilik menyembunyikan diri. Umar masuk dalam keadaan marah, lalu memukul adik iparnya dan Fatimah sehingga berdarah. Kemudian Fatimah memberitahu bahawa dia rela mati daripada meninggalkan agama yang dianuti oleh Umar. Apabila melihat adiknya dalam keadaan berdarah, timbullah rasa belas kasihan. Dan ketika beliau hendak mencapai lembaran Al-Quran, dilarang oleh Fatimah, menyatakan bahawa badannya bernajis dan dia hendaklah membersihkan diri dahulu sebelum menyentuh Al-Quran. Lalu beliau pergi mandi. Kemudian sudah mandi, memakai pakaian dan membaca surah Taha sehingga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Fatimah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Khabab yang mendengar di sebalik pintu keluar menyatakan kepada Umar, "Wahai Umar, bergembiralah, kerana kamu adalah orang yang diterima doa oleh Rasulullah, di mana Rasulullah berdoa supaya dikuatkan Islam dengan penyertaan sama ada Umar ataupun Abu Jahal. Dan Allah telah memilih kamu untuk memeluk Islam." Kemudian Umar berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Beliau adalah seorang yang berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam, sehingga kan jalan yang dilalui oleh beliau tidak berani dilalui oleh syaitan. Seorang yang tegas dan berani dalam menegakkan keadilan, di mana orang yang menghina Islam, beliau dengan tegas akan membanteras perbuatan tersebut. Beliau sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat, di mana beliau selalu keluar pada waktu malam untuk melihat keadaan rakyatnya bersama dengan pembantunya iaitu Aslam, di mana pada suatu malam beliau mendengar ujukan daripada seorang ibu kepada anak-anak mereka supaya tidur kerana masakan mereka belum lagi masak. Apabila keadaan sudah reda, beliau mengetuk pintu dan meminta dan bertanya kepada ibu tersebut apakah yang dimasak oleh beliau.
Ibu tersebut mengatakan bahawa beliau cuma menjerang air sahaja, memujuk anak-anak mereka tidur supaya mereka cepat tidur dengan masakan. Kononnya ada masakan yang disediakan untuk mereka. Lalu Umar mengajak Aslam balik ke Baitul Mal untuk mengambil sedikit gandum, kurma dan sedikit wang untuk diberikan kepada perempuan tersebut. Apabila Aslam hendak memikul benda-benda tersebut, barang makanan tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, adakah kamu hendak memikul dosaku pada hari kiamat? Lalu Aslam rasa takut dan menyerahkan bungkusan itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memikul barang makanan tersebut sendiri ke rumah perempuan tersebut dan meminta kebenaran untuk memasaknya. Sayyidina Umar sendiri memasakkan gandum tersebut, dan apabila makanan tersebut masak, beliau mengejutkan anak-anak yang sudah tidur dan memberi mereka makanan. Anak-anak tersebut makan dengan begitu berselera, sehingga kan selepas makan mereka bermain-main dan disaksikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian perempuan ibu kepada kanak-kanak tersebut memberitahu bahawa orang yang masak itu lebih baik daripada Umar dan lebih layak menjadi khalifah daripada Umar, tanpa mengetahui bahawa orang yang masak itu sendiri adalah Umar Al-Khattab. Baik, kemudian kita pergi kepada khalifah yang ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun. Nama sebenar beliau adalah Uthman bin Affan bin Abu Al-As. Dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muda 5 tahun berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berketurunan Bani Umayyah dan merupakan salah seorang pembesar Quraisy yang terkemuka. Beliau digelar Zu An-Nurain. Ni kena ingat ni, Zu An-Nurain, kerana berkahwin dengan 2 orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin dengan 2 orang anak Rasulullah, tapi bukan serentak ya. Selepas kewafatan salah seorang, barulah dia kahwin dengan seorang yang lagi. Wafat pada 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijrah ketika berumur 80 tahun kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Dia mati dibunuh, iaitu mati syahid lah. Seorang yang zuhud dan dermawan. Sebagai contoh, beliau telah mewakafkan telaga yang dibeli daripada Yahudi dan masih digunakan sehingga ke hari ini ya. Beliau seorang yang berani menegakkan agama Islam, tegas dan bertanggungjawab dan berfikiran kreatif. Baik, kita lihat khalifah yang terakhir, iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dilahirkan pada tahun ke-10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda berumur 30 tahun lah. Dan ketika baginda berumur 40 tahun, beliau dilahirkan ya. Beliau merupakan khalifah Islam yang keempat dan terakhir dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Wafat pada tahun 40 Hijrah setelah memerintah selama 5 tahun. Baik, itu adalah serba ringkas mengenai biodata khalifah. Untuk pelajaran akan datang, kita lihat dasar-dasar pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian kita lihat juga pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara, polisi pentadbiran, kemudian kesan-kesan positif
kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.